Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang limpah kurnia dapat kita selalu berjemaah dan seterusnya kita menyambung kuliah ilmu tauhid kita, iaitu hampir tangguh dekat 4 bulan kot, ya. Dan ni kita sambunglah balik dalam pelajaran itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari, walaupun kita tak dapat semua, sekurang-kurangnya dapat sedikit apabila kita rajin mendengar kuliah. Jadi sebelum kita menyambung muka surat 7, iaitu kita berhenti mari tentang rukun Islam, ya. Jadi kita ulang sedikitlah. Ilmu yang wajib kita belajar ni ada 2. Setiap individu apabila dia sudah sampai makam mukallaf, wajib ia belajar 2 ilmu. Satu dia panggil ilmu tauhid, yang kedua dia panggil ilmu furu'. Bila seorang tu mukallaf, ada dia berat syarat mukallaf kita dah belajar kemarin. Bila ada 5 syarat itu, maka ia mukallaf. Tamat Islam, dia memayyiz. Ketiga, sampai suara Rasul. Yang keempat, apa lagi? Yang keempatnya ialah sejahtera. Anggota yang 5 itu dia. Ada 5 syarat mukallaf itu. Bila ada 5 syarat itu, maka kita dipanggil mukallaf. Maka setiap mukallaf itu tak boleh tidak kena wajib belajar 3 ilmu tadi. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu furu'. Ilmu furu' ada 2. Fiqh dan tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ni wajib kita belajar sekadar perdu'ain. Lebih-lebih lagi itu kalau nak jadi muhaddir, pensyarah, atau nak jadi mudarris, guru-guru, nak mengajar di mana-mana dan sebagainya, itu wajib belajar melepasi perdu'ain. Tetapi 3 ilmu ni wajib bagi setiap mukallaf tu, tak boleh tidak. Siapa saja mesti belajar sekadar perdu'ain. Sekadar perdu'ain ilmu tauhid kena belajar, sekadar perdu'ain ilmu fiqh kena belajar, sekadar perdu'ain ilmu tasawuf. Kalau tidak melepasi 3 ilmu sekadar perdu'ain, maka dosa itu kita akan bawa sampai kita mati dan akan dipertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita masih hidup ni diberi peluang untuk belajar ilmu itu, tetapi kenapa kita sia-siakan, sedangkan dia wajib dipelajari. Yang pertama ilmu tauhid. Mana sekadar berdoain ilmu tauhid? Jika ditanya orang belajar tauhid sekadar berdoain, hak mana yuk? Mana ada hak-hak? Kita hebat itu. Jadi kita ada 2, satu orang yang awam, satu orang yang khas. Orang awam ni sekadar nak mengesah ibadah, kena belajar tak boleh tidak. Ada dia. Sekadar berdoain ilmu tauhid, hak mana kamu? Bismillah. Hak mana yuk? Sekadar berdoain ilmu tauhid. Kalau tak tahu dosa. Sekadar berdoain ilmu tauhid ialah sehingga seseorang itu, siapa seseorang itu? Yang mukallaf, dapat membezakan mana yang qadim, mana yang muhdas. Itu dia. Sehingga dapat membezakan mana yang qadim, yang sedia ada, ya, dan dapat membezakan yang qadim dengan yang muhdas. Muhdas ni yang baru. Muhdas ni tiap-tiap barang yang dicipta, barang dijadi, itu semua baru. Tak boleh kita samakan zat Tuhan itu dengan zat yang baru. Itu dia. Kerana zat yang baru ni jirim. Zat Tuhan bukan jirim, bukan jisim, bukan johar. Dia zat ada 2. Satu zat yang qadim, yang tak dapat digambarkan. Dia bersifat mukhalafah, tak dapat kita gambarkan. Yang kedua zat yang baru, dapat digambarkan. Jadi kita dengan samakan benda yang sama dapat digambar dengan yang tak nampak digambarkan. Jadi bagaimana untuk membezakan yang qadim dengan yang baru tadi? Maka tak boleh tidak dia kena belajar sifat-sifat Allah. Jadi kalau dia tidak belajar sifat-sifat Allah, maka dia akan menamakan zat Allah dengan zat yang baru. Jadi tak boleh tidak, seseorang itu tidak dapat membezakan mana yang qadim, mana yang muhdas tadi atau yang baru tadi, sehingga ia belajar sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, yang mustahilnya, yang harusnya. Mengetahui sifat yang wajib bagi Tuhan yang 20 itu wajib, yang mustahil 20 itu wajib, harus satu itu wajib. Wajib sini wajib syarak. Wajib syarak ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dia beri pahala pada orang yang tahu,
dan diazab pada orang yang tidak tahu. Ni wajib sini, wajib syarak. Setiap individu wajib mengetahui sifat Tuhan tidak tinggi banyak je, tetapi wajib kita tahu 20 je. Tak sampai sebulan dah tahu dah boleh hafal dah. Sebab tu kalau kita lihat kitab besar, kita tengoklah kitab Aqidatul Najin ke, atau kitab Tijan Ad-Daruri ke, atau kitab Darussamin ke, semua berpandangan yang sama. Mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan yang 20 tu, yang wajibnya, yang mesti harus tu hukumnya wajib. Semua langkah kita itu mengatakan wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Semua kata wajib atas mukallaf pada syarak kata dia. Apa dia? Ayyarifa, mengenal ma yajibu, apa yang wajib bagi Tuhan yang 20 tu. Wa ma yastahilu, yang mustahil bagi Tuhan yang 20 tu. Wa ma yajuzu, dia yang harus. Mana mengetahui 41 tu hukumnya perdoain. Kalau ditanya orang wujud tak apa yuk? Wujud tu sifat Allah, artinya ada. Dalil baru alam. Dia dalil wujud Tuhan boleh kita sebut baru alam, boleh mungkin, boleh makhluk, boleh. Semua boleh. Ada. Qudrat apa nak yuk? Qudrat tu sifat Allah, Tuhan kuasa. Apa dalilnya? Mungkin atau makhluk atau baru alam. Setiap sifat-sifat Tuhan tu mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, anda taklid dalam akidah. Dalam akidah taklid itilaf ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, tapi muslim yang asi, muslim yang berdosa, sepatut dia tak berdosa, dia kena tahu sekadar berdoa, tapi dilengah-lengahnya sehingga dia mati. Muslim juga, tapi muslim yang asi, yang derhaka kepada Allah. Jadi tak boleh tidak, kena belajar. Itu sekadar berdoa dalam ilmu tauhid. Ialah sehingga seorang itu dapat membezakan mana yang qadim, mana yang baru lepas berdoa dalam ilmu tauhid. Jadi tak boleh membeza mana yang qadim, mana yang baru, kecuali kita belajar sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang mustahil, sifat harus, baru kita dapat klasifikasikan mana yang qadim, mana yang baru. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, kita samakan Tuhan berkuasa, makhluk berkuasa, Tuhan beri bekas, manusia beri bekas, Tuhan datang mudarat, makhluk datang mudarat. Kacau. Pasal kita tak dapat membezakan apabila kita tidak belajar mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan itu. Itu sekadar berdoa dalam ilmu tauhid. Jadi kalau tanya orang mana sekadar berdoa ilmu tauhid, maka hendaklah jawab demikian. Ada. Kalau tak tahu, kita masih tak lepas berdoa lah. Itu dia. Ingat yuk, lain kali kalau tak ingat, bawa pensel buku. Beli pensel buku pun tak lalu, duit melambak-lambak. Dah bantar lagi. Saya kalau mengajar nak keras sikit. Saya kalau mengajar, mesti asas saya 4. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena tahu apa yang saya ajar. Yang kedua, tuan-tuan mesti faham apa yang saya ajar. Dan yang ketiga, tuan-tuan mesti amal apa yang saya ajar. Dan yang keempat, tuan-tuan tolong ajar pada orang lain. Kita belajar bukan sekadar mendengar je. Kita kena konsentrasi, ambil perhatian. Betul tak? Baru boleh dapat. Betul tak? Kemudian ilmu furuk 2 kan, ilmu cabang. Wajib kita belajar je sekadar berdoain. Mana sekadar berdoa ilmu fiqh? Jika ditanya orang mana sekadar berdoa ilmu fiqh, macam mana kita jawab? Maka nak kita jawab sekadar berdoa ilmu fiqh sehingga seseorang itu, siapa seorang itu? Yang mukallaf tadi, dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang batal. Kalau uduk dia tahu mana syarat uduknya, mana rukun uduknya, mana yang batal uduknya. Kalau tak dapat dibezakan, tak lepas lagi berdoain. Mana dia tak dapat menentukan status uduknya itu sah atau tidak. Kalau tak tahu syarat, tak tahu rukun, tak tahu batal. Contoh kita nak ambil uduk, syarat uduk ada 6 contohnya. Walaupun tak hafal kita tahulah, tapi ini syarat bukan rukun. Yang pertama syarat uduk contohnya mumayyiz. Kedua berakal. Ketiga air mutlak. Yang keempat jangan ada benda yang menghalang air ke anggota wuduk yang kita basuh itu. Sebelum nak basuh muka, comel muka itu ada getah ke, jangan main basuh je. Pasal rukun tak terhasil kalau syarat tak ada. Anggota basuh ada apa? Wuduk. Dalam rukun wuduk ada 6 kan, yang basuh apa? Ini benda simple je. Tak lepas berdoa ni. Jangan makan bala ni.
Berdoa yang tak lepas makan nak banyak. Rukun wuduk tu 6 kan? 4 basah 2 kering. Mana basahnya? Yang basah tu jangan ada air menegah anggota yang untuk sampah, anggota wuduk kan? Jangan ada air yang menegah anggota wuduk tu tertegah sebabkan oleh sesuatu. Rukun wuduk 6 kan? 4 basah 2 kering. Mana basahnya? Buka. Lagi. Tangan. Lagi. Dah menjelang petang dah pada tadi. Petang lagi. Sapu kepala. Yang keempat, kaki. 4 anggota yang basah ni pastikan jangan ada sesuatu yang menegak air untuk sampah kepadanya. Kalau ada sesuatu benda yang menegak air, maka tak sah wuduk. Patutnya syarat tak lepas. Sudah. Syarat wuduk yang kelima ialah bersih haid dan nifas bagi perempuan. Dan syarat wuduk yang keenam sebelum nak buat rukun ni tu ialah mengetahui mana rukun, mana sunat. Kalau dia tanya orang berkumur-kumur nak masuk muka, mana rukun, mana sunat, yuk awak bantah je, tak lepas berdoain. Walaupun sah tapi berdoain tak lepas lagi, pasal dia tidak mengerti ibadat laku tanpa ilmu, amal saja. Dia amal dengan ilmu ibarat seperti anak dengan bapa. Adakah anak kalau bapa tak ada? Ilmu dan amal ni ibarat seperti anak dengan bapa. Dia berkait. Atau ibarat seperti siang dan malam. Ilmu dan amal ibarat seperti siang dan malam. Siang saja baharu biru kita, malam saja baharu biru kita. Dan yang keenam syarat wuduk ialah yang keenam dapat membezakan mana rukun, mana sunat. Berkumur-kumur semuka, mana beza yuk rukun dan sunat. Awak bantah je. Tak lepas betul itu. Kalau dia berartikan semua rukun, batal. Kalau dia tingkat semuanya sunat, batal. Sebab itu status wuduk ni tak boleh dijamin sah atau tidak. Betul dia? Tak boleh jamin. Betul dia? Itu sekadar berdoa ilmu fiqh. Betul dia? Sebab itu kalau berdoa ilmu fiqh tak apa faham lagi, jangan senyum lebih sangat. Nak banyak menangis. Tambah dah berumur 40 tahun ke atas ni. Kena banyak ilmu dan amal. Betul dia? Kayak diri kita mungkin sehari mungkin tua, bukan mungkin muda kan? Itu menandakan diri kita ada yang mengurusnya. Tahan macam mana pun tua tetap juga berlaku. Tahan macam mana sakit tetap juga berlaku. Ada yang mengurusnya. Langit, bumi, badan kita macam kita. Masa muda senyumnya manis je. Masa tua dah tak manis. Pasal apa? Pasal ada kencing manis. Kalau tak ada kencing manis pun senyum macam toyak. Kalau toyak macam mana? Senyum apa toyak? Kalau toyak tak boleh. Dulu masa muda darah muda, bila tua darah mesti ada yang mengurus. Kita mesti yakin ada yang mengurus kita. Jenuh kita nak mengelak daripada penyakit, tapi penyakit tak ada juga. Dulu masa muda darah muda, bila tua ada yang takut pasal banyak ubat darah tinggi. Itu nanti ada yang wujud, ada yang menjadi kita ni. Jadi kenallah kepada yang menjadi ini. Sampai tak kenal sifat bagi Tuhan, tak kenal. Hari-hari bagi nikmat tapi tidak kenal dia. Dia. Dulu masa muda pakai minyak angin, minyak wangi. Masa tua minyak angin, pasal kalau tak minyak wangi muntah, tak tahan. Kena minyak kapur juga baru. Itu menandai diri kita ada yang mengurus. Siapa itu? Allah SWT, kena yakin. Jadi kalau kita tahu ada yang mengurus, kita kenal lah dia, berkenalan dengan dia. Ni Tuhan pun tak kenal, bagi makan, bagi minum, tapi tak kenal dia, tak patut. Mak ayah bagi makan tapi tak kenal budi dengan mak ayah kita. Kenal lah sifat ayah kita, apa yang disukainya, apa yang tak disukainya. Begitu Tuhan, apa yang disuruhnya, apa yang larangan, itu nak ada orang kenal. Dulu masa muda makan angin saja, masa tua yuk buang angin saja, tak berapa kali kentutnya. Sabar je lah, awak dah tua, memang begitulah. Filter dah tak berapa kuat. Dulu masa muda gigi putih, masa tua janggut putih, rambut putih. Mana bila kita dah makan syekh, Allah Ta'ala sudah bagi kita berpakaian putih, jangan dikotorkan. Tuhan dah bagi, bila masuk 40 tahun ke atas, Allah Ta'ala dah bagi kita pakaian yang putih. Satu masa seluruh badan kan putih.
Itu maknanya sekadar perdoaan dalam ilmu fiqh sehingga dapat beza mana syarat, mana rukun, mana yang batal. Itu syarat kan. Rukun wuduk ada 6 ya. Rukun wuduk ramai yang tahu, tapi syarat wuduk tak apa perhatian. Dan kemudian tak sempurna tahu syarat wuduk, rukun, kalau tidak mengetahui lagi yang ketiga perkara-perkara yang batal wuduk. Ini perdoaan, sekadar perdoaan. Tu ustaz kami minta apa ingat ustaz, kalau duit ingat lah bilangnya, tak apa. Ulama fiqh bagi rosah, tapi anda kena beriktikad setiap ibadat yang anda lakukan ada syarat, ada rukun yang batal, tapi teman menyebut tak tahu, baru lepas hukum perdoaan. Saya tahu dalam wuduk tu ada syarat, ada rukun, tapi nyebutnya Allah minta maaf dia. Tapi kalau bilang duit tahu RM1 biru. Tu dia. Hijau RM5. Baru lepas perdoaan. Pasal ulama fiqh pun tahu, bukan semua orang boleh ingat. Tapi sekurang-kurang kita mesti beriktikad setiap amal kita laku tu ada syarat, ada rukun yang batalkan. Tak boleh iktikad semua rukun batal. Iktikad semua sunat batal. Itu sekadar perdoaan dalam ilmu fiqh. Tu dia. Betul fiqh dia kena faqih faham. Kalau tak faham tak payah dapat. Dia kena faham. Setiap ibadat mesti faham. Mana fiqh dari segi lughat, mana al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu. Ilmu mengerti sesuatu dan faham baginya. Ini syarat, ini rukun, ini yang batal. Tu dia. Itu sekadar perdoaan ilmu fiqh. Kita ambil pula sekadar perdoaan ilmu tasawuf mana? Sebelum kita nak belajar ni. Sambung rukun Islam yang 5 tu yang tertangguh. Sekadar perdoaan ilmu tasawuf mana? Sehingga seseorang itu, siapa seorang itu? Yang mukallaf dapat membezakan mana mahmudah, mana mazmumah. Dia kena klasifikasikan. Yang mazmumah jangan langsung lekat hati, yang mahmudah lekat sampai mati. Kita kena klasifikasikan sifat mazmumah sebagai kecil, buang langsung jauh-jauh hati, sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Dan sifat mahmudah kekal hati, walau sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Itu sekadar perdoaan dalam ilmu tasawuf. Kalau tidak, kita campur aduk, yang baik pun masuk, yang buruk pun masuk, kerana kita tidak klasifikasikan mana mazmumah, mana mazmumah. Tak dapat mengetahui mana mahmudah, mana mazmumah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lah yang akan mengasingkan mazmumah buang, mahmudah pakai. Itu sekadar perdoaan dalam ilmu tasawuf. Itu dia. Jadi sebagai kesimpulannya, kita ulang balik. Ilmu tauhid sekadar berdoain hal mana? Macam mana nak jalan tajuk baru ni? Kau tanya orang sekadar berdoain ilmu tauhid hal mana? Nak jawab sehingga seorang itu dapat membezakan mana yang qadim, mana yang baru. Yang qadim yang sedia ada, yang baru yang baru ada, dulu tak ada. Dia asal daripada yang qadim. Kalau tak ada yang qadim, tak ada yang baru. Maknanya baru tak ada, kemudian tak ada. Siapa yang mengadakan, siapa yang mentadakan, tentulah yang qadim. Itu dia. Itu dia. Sekadar berdoa ilmu fiqh ialah sehingga seorang itu dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang batal. Sekadar berdoa ilmu tasawuf mana? Sehingga seorang itu dapat membezakan mana mahmudah, mana mazmumah. Ini ilmu asas. Ilmu asas tauhid. Umbi. Ilmu furu' cabangnya fiqh dan tasawuf. Ilmu-ilmu lain tu ranting-ranting saja. Tapi orang suka belajar ilmu ranting, kerana ilmu ranting gajinya besar. Gajinya besar. Jadi sudah lupa ilmu umbi dan asas tadi. Tapi kalau ada umbi tadi, asas tauhid tadi, fiqh dengan tasawuf ibarat seperti batangnya dan dahan sebagainya, maka hasillah buah-buah. Ranting-ranting itu tak akan datang kalau tak ada umbinya. Okey, kita sambung, iaitu buku surat 7. Kita berhenti mari bab rukun Islam. Ada dia. Rukun Islam 5 perkara. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam tu 5. Jadi maknanya rukun Islam yang 5 itu bukan saja kita hanya mengetahui rukun saja, tapi hendaklah kita mengakui dan beramal dengan rukun-rukun yang 5 itu. Tak boleh percaya saja. Yang pertama dia kata bersaksi yang mengaku dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pun suruh Allah. Rukun Islam yang pertama bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Tak ada Tuhan yang lain. Tuhan tu lapas nakirah umum. Orang Islam percaya Tuhan, orang kafir percaya Tuhan. Tapi lafaz Allah tu ma'rifah, terasing daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Pada hakikat Tuhan-Tuhan yang lain tak ada, tapi telah direka oleh etikat atau kepercayaan agama-agama. Tu dia. Sebab itulah kita kalau dalam menyebut Tuhan ini terus je kepada Allah. Tapi kita orang biasa bila satu perkara my God, lebih elok kita tukar my God kepada my Allah. Kerana God di agama Kristian Trinity 3 dalam 1. Jadi bersekutu dalam isim nakirah menyebut nama Tuhan hukumnya haram. Orang kafir nyebut Tuhan, orang Islam nyebut Tuhan je. Tapi kita kena asingkan. Kalau orang kafir dapat satu nikmat sebut my God, dapat sebut my God, kita sebut my Allah. Kerana lafaz Allah tu ma'rifah khusus. Kalau lafaz Tuhan God itu dia nakirah, dia umum. Semua agama menyebut Tuhan my God. Tukarlah my Allah. Kita nak klasifikasikan God dengan Allah itu. Pasal God Trinity 3 dalam 1. Allah bukan Trinity. Dia Allahu Ahad. Setiap yang asal dia tidak ada sekutu baginya. Tapi sudah jadi buah mulut orang kita. My God. Bersekutu dalam menyebut nama Tuhan itu haram dengan bangsa, dengan agama-agama yang lain. Kerana lafaz Tuhan itu lafaz isim nakirah, nama yang umum. Kita kena orang Islam mesti menggunakan isim yang ma'rifah, nama yang tetap, yang khas. Itu dia. Tukar my Allah dan sebagainya. Kemudian syahadah yang pertama menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu dia. Allah itu nama bagi Tuhan. Ya? Allah itu nama bagi Tuhan, maknanya yang dikatakan Tuhan tu tempat tumpangan, tempat harapan. Itu nama Tuhan. Yang dikatakan Tuhan tempat tumpangan segala makhluk, tempat harapan segala makhluk. Itu dikatakan Tuhan. Nama Tuhan itu Allah. Allah itu nama bagi zatnya. Bila kita telah mengaku syahadah tadi, dan syahadah itu ada 4 rukunnya. Rukun Islam yang pertama mengucap syahadah. Bukan sekadar mengucap saja, tetapi ada rukun-rukunnya. Macam sembahyang. Bukan sekadar tahu sembahyang, ada rukun-rukunnya. Tak ada tahu je rukun Islam yang pertama itu syahadah saja, kalau tidak belajar rukun syahadah. Rukun penyaksian syahadah yang kita ucap itu ada 4. Rukun syahadah, rukun Islam 5 kan. Salah satu mengucap syahadah. Dalam syahadah tu ada rukunnya. Kalau tak belajar rukunnya, itu yang terlibat dengan syirik itu. Walaupun tidak syirik jali, tetapi terlibat juga dalam syirik khafi. Syirik khafi ni banyak berlaku kepada ahli ibadat yang rajin sembahyang, yang rajin puasa, yang rajin umrah berkali-kali, tapi syirik khafi masih ada dalam dirinya. Syirik jali bagi orang yang kafir saja. Tapi syirik orang Muslim, dia tidak ada syirik jali, banyak syirik khafi, menyekutukan sesuatu. Jadi rukun syahadah ada 4. Buat tulis kat situ, kalau bawa pensel tak ada, tak tahulah. Rukun Islam pertama mengucap syahadah kan, tulis kat tepi tu, rukun syahadah ada 4. Tulis. Ada nota sikit. Apa kita tahu, bukan sekadar tahu saja, tapi kita berkenalan dengan syahadah itu. Rukun syahadah yang pertama ialah mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan sifatnya. Yang ketiga, mengisbatkan perbuatannya. Dan yang keempat, mengisbatkan zat Rasul. Itu dia. Mengisbat maksudnya menetapkan. Menetapkan zat Tuhan tu tidak sama dengan yang baru. Tak sama. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat yang baru. Tetapkan. Perbuatan Tuhan tidak sama dengan perbuatan yang baru. Dan yang keempat, rukun syahadah, kenal Nabi itu. Dan kenal sifat-sifat bagi Nabi itu. Tetapkan. Kadang-kadang kenal Nabi, sifat bagi Nabi pun tak tahu. Tak lepas berdoa itu. Itu dia. Yang pertama, rukun syahadah ialah mengisbatkan zat Allah. Maknanya zat Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Jangan ada sekutu.
Jangan samakan zat Tuhan tu dengan zat yang baru. Kalau zat yang qadim itu yang baru, yang qadim ni, zat Allah yang qadim ni, dia memberi bekas, dia memberi mudarat, dia beri nikmat, maka jangan samakan dengan yang baru sama saja. Tak boleh. Yang baru tu zahir saja, tapi hakikatnya daripada zat yang qadim berlakunya itu, bukan dia sendiri. Ada dia. Kerana zat yang baru tidak ada kuasa. Ada dia. Jangan samakan. Bila kita etikad Allah Ta'ala beri mudarat, maka yang kita etikad juga makhluk juga beri mudarat, tak boleh. Ada dia. Maka Rasul iman gitu. Dan zat Tuhan itu tidak boleh digambarkan. Kerana zat Tuhan itu mukhalafatul hawadis. Kerana zat ni dua, satu zat yang qadim, satu zat yang baru. Zat yang qadim tidak dapat digambarkan, tapi zat yang baru dapat digambarkan. Kerana zat baru ni jirim, benda, ada benda dapat dilihat. Zat Tuhan tidak dapat dilihat, tetapi kita yakin kewujudannya. Kalau ia tidak ada, tak boleh buat alam. Ada dia. Ada alam, tak ada pembuat. Macam gitulah zat yang baru. Sedangkan banyak lagi zat yang baru kita yakin ada, dia tidak nampak. Contoh angin. Angin tu zat bagi yang baru. Nampak ke zat angin tu? Tapi kita dapat mengetahui zat angin tu ada kerana ada sejuknya itu. Sejuk itu sifat bagi zat yang baru, jirim ini. Banyak lagi benda-benda yang baru, kita yakin ada zat tak nampak, tapi kita yakin dia ada melalui sifat-sifatnya. Ada dia. Angin ni termasuk dalam apa ni? Jauhar yang terlalu halus. Itu dia. Zat yang baru ada dua, satu dipanggil jirim, yang kedua dipanggil jauhar. Ada dia. Jirim dapat dilihat. Ada dia. Tapi yang jauhar ni, zat yang baru tak dapat lihat, seperti sakit. Sakit tu dapat lihat ke zatnya? Dia ada benda tapi tak nampak. Ada dia. Sihat tu nampak ke zat? Tak nampak. Tapi kalau nampak medam pegang kepala, tu sakit lah. Dia melalui sifatnya sakit. Terasa badan kita tak selesa umpamanya. Itu dia. Tapi zat Tuhan itu walaupun dia tak nampak, tidaklah seperti zat yang baru ini. Zat yang baru dipanggil jirim. Ada benda. Ada dia. Ada dia. Jadi kita kena klarifikasikan, jangan samakan. Ada dia. Yang kedua, tetapkan sifat Tuhan itu tidak sama seperti sifat yang baru. Walaupun manusia itu berkuasa, tapi kuasa manusia itu tidak sama seperti kuasa Tuhan. Manusia bersifat, Allah Ta'ala bersifat qudrat. Ada dia. Manusia pun sifat qudrat. Apa beza qudrat yang baru dengan qudrat yang qadim? Qudrat yang baru ni hakiki, sebenar-benarnya. Qudrat yang baru ni dipanggil apa? Majazi, pinjam je. Bila masa Tuhan tarik balik. Ada dia. Sebenar-benar sifat qudrat yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Yang baru cuma minjam saja. Kemudian yang ketiga, rukun syahadah adalah sebabkan perbuatan Allah Ta'ala. Hendaklah kita beriktikad segala yang berlaku itu baik buruk min Allah. Tidak ada campur tangan pada manusia, kerana sudah disurat pada masa azali. Azali ialah masa belum dijadikan makhluk. Itu masa Tuhan saja. Masa itulah dia merancang, masa itu dia menentukan ketetapan bagi makhluk sebelum dijadikan makhluk ini. Itu dia. Tidak jadi dengan sendiri. Itu dia. Kadang-kadang kita rasa bila kita tak belajar akidah, kita mulalah. Kalau dia tak keluar tadi, dia tak kena langgar katanya. Contohnya. Ini pasal dia keluar. Sedangkan benda itu sudah takluk pada azali. Sebelum jadikan alam ni. Lepas tu masa tadi dua. Satu masa azali, masa Tuhan saja. Masa itu dah merancang segala program alam ni. Yang kedua dipanggil masa imkan. Imkan ni dicipta alam. Sebelum dicipta alam, maka pada azali sudah tersurat ketentuan-ketentuannya. Itu dia. Maka berlakulah ketentuan itu. Itu dia. Jadi segala yang berlaku itu kita sudah diajar rukun iman yang kedam. Betul, orang yang belajar rukun iman tu dia nikmat pun dia lapang, bala pun dia lapang, dia tak kisah. Pasal dia tahu rukun iman yang kedam sudah diajar. Wal qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Percaya qada baik, qada tak min Allah. Jika baik, dia syukur kepada Allah. Jika ia tidak baik, dia sabar dan redha. Pasal sudah tulis pada azali dah.
Betul orang yang kenal Tuhan ni campur ke mana pun tak masalah. Betul. Bahkan mereka bila sesuatu berlaku tu rujuk kepada pencipta alam, bukan melihat kepada alam. Kita ni pasal suka melihat alam, sebab itulah. Betul banyak keluh kesah. Bila berlaku jangan tengok pada alam, tengok kepada pencipta alam. Ketika itu baru tenang. Kalau tidak, kalau awak tak kerja, kalau awak tak berusaha, suka mandang kepada alam, sebab itulah tidak tenteram gitu. Jadi kita kena aplikasi, tetapkan perbuatan Tuhan tidak sama dengan perbuatan makhluk. Kemudian rukun syahadah yang keempat ialah mengisbatkan zat Rasul. Kenalkan, tetapkan Nabi Muhammad ni siapa namanya, anak siapa ni, anak siapa, apa makna Nabi, apa makna Rasul. Kenal betul-betul, maka sempurnalah syahadah yang kita ucapkan, yang kita ucap tu. Kalau tidak, hak sekadar sebut saja. Kerana bukan sekadar sebut saja, kita kena memahami isi-isi syahadah itu. Dan yang kedua, rukun Islam ialah mendirikan sembahyang 5 waktu. Artinya mengerjakan dia dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Rukun Islam yang kedua, setelah kita bersaksi Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu sebagai rasul pesuruhnya, rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Maka sembahyang 5 waktu ni wajib dilakukan. Sebab itu kanak-kanak yang belum balik, wajib bapa menyuruh mereka itu solat sebelum balik. Sebagai perintah puasa je. Selagi belum balik, wajib suruh mereka itu berpuasa juga. Tapi bila mereka sudah balik, maka pahala dosa tertanggunglah kepada anak itu. Kita kena pastikan anak kita itu 5 waktunya beres. Pastikan, jangan biarkan mereka itu terombang-ambing tentang solat. Sebab itu saya kalau pagi-pagi saya tak gerak anak saya sekolah tak ada. Saya kata solat kumbah dah. Pasal kau tak kumbah, kena hanger lah kepala tu. Kau hanger? Kena hanger lah. Saya 2-3 kali sound bangun solat kau 3 kali kena hanger di belakang tu. Dan bila dengar suara itu Nabi takut. Mula-mula biar dia takut kepada makhluk, satu masa dia takut kepada yang menjadikan makhluk. Pagi-pagi tu gerak solat janggut semayang punya sekolah siapa pun tahu. Sekolah dia tak lupa, solat yang banyak lupa ni. Kita kena pastikan. Artinya mengajarkan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Bila kita semayang, kita kena menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukun semayang apa yuk? Ha? 13. Ada orang jawab 13, ada orang jawab 17, ada orang jawab 18. Semua betul. Yang tak jawab dia tak tahu. Kalau yang 17 tu mereka masukkan tamak nenah yang 4 tempat itu kan. Tu dia. Yang 18 mereka meniat luas keluar semayang tu menjadi rukun. Kita mazhab Syafi'i niat keluar semayang tu sunat saja. Tapi setengah mazhab niat keluar semayang menjadi wajib. Niat masa bagi salam tu keluar bersemayang. Tapi mazhab Syafi'i mazhab semayang je niat semayang tu sunat. Tu dia. Tapi mereka menjadi wajib. Tu dia. Jadi rukun semayang tu 13, paling minimanya 13. Kemudian dia akan berkurang-kurang apabila kita uzur. Itu dia. Dia akan berkurang-kurang apabila kita uzur. Itu dia. Allah Ta'ala tidak memberat kepada siapa yang tidak mampu. Kenapa tak semayang yuk? Awak tak boleh berdiri, dah tak semayang. Tak mahunya. Boleh semayang duduk. Banyak jalan-jalan boleh semayang itu. Dan syarat-syaratnya kita kena tahu. Bukan saja sekadar rukun, syarat-syarat semayang kena tahu. Sebab itu semayang yang sempurna itu mesti ada 3 perkara di dalamnya, supaya ibadat semayang itu tidak sah atau batal. Semayang yang sempurna itu mesti ada 3 syarat, 3 perkara di dalamnya. Ya, semayang yang sempurna itu mesti ada 3 perkara di dalamnya. Yang pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat. Supaya nak mengelakkan semayang takut tak sah atau batal. Jadi semayang yang sempurna itu mesti ada 3 perkara di dalamnya, semayang itu. Yang pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat. Syarat semayang ada apa? Ni pun berdoa sebab tu. Bawa dosa abang mati dia yuk, yang main.
Syarat sembahyang ada 4. Esok buat buku, ni malah buat buku. Lain otak minit. Syarat sembahyang ada 4. Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat tiap-tiap rukun, syarat qabul. Syarat terima sembahyang. Qabul tu syarat terima sembahyang. Syarat terima sembahyang tu mesti 2, ilmu dan amal. Ilmu dan ikhlas. Ada ilmu saya tak ikhlas tak jadi, ikhlas saya tak ada ilmu tak jadi, dia berlazim-laziman. Syarat qabul mesti 2, ilmu dan ikhlas. Okey, syarat sembahyang ada 4 ya. Syarat wajib, syarat sah, syarat tiap rukun, syarat qabul. Syarat wajib contohnya, bila seorang tu sudah sampai umur wajib sembahyang. Syarat sahnya apa? Naklah masa waktu. Syarat wajib dah ada, tapi waktu tak ada lagi. Kemudian syarat tiap rukun tu semua ada syaratnya. Ada. Rukun 13. Kemudian yang ketiga, sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang apa? Sengaja di padang kangau malam. Dengarlah betul-betul soalan, jangan main jawab je apa. Berapakah sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang? Ada jawab 2, jawab 3 lah, hantarlah, kita belajar kan. Ada. Syarat tulis sunat-sunat pekerjaan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat selepas sembahyang. Kalau kita ambil 3-3 ini, maka dia boleh menyempurnakan ibadat itu, bukan sekadar sah, tapi dapat menyempurnakan sembahyang. Sunat dulu sembahyang ada 2, azan dan qamat. Kalau tak boleh buat 2, buat 1, jangan ada 2 buang. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang ada apa? 2 juga, abad dan khai'ah. Sunat-sunat lepas sembahyang ada apa? 2 juga, zikir dan doa. Lepas zikir, lepas doa, barulah ba'diyah. Nama pun ba'diyah. Kemudian sunat-sunat ini menjadi intipati sembahyang fardu. Yang ba'diyah tu nak nampak aku ada cari-cari sikit yang fardu sekarang. Yang dikatakan cari itu kalau lubangnya kecil, kalau lubang besar apa nak jahitnya? Tukarlah kain baru. Itu jadi maknanya kesempurnaan sembahyang tu tidak sunyi daripada 3 perkara di dalamnya. Ataupun kesempurnaan sembahyang tu mesti ada 3 perkara di dalamnya. Pertama tadi baru cakap, kesempurnaan sembahyang ada 3 perkara di dalamnya. Ni apa? Ni solat itu, ni sembahyang itu. Yang pertama, al-awwal, how many? Nak cakap apa lagi? 3. Pertama, syarat. 2, rukun. 3, sunat. Inilah kesempurnaan sembahyang. Jangan ditinggalkan salah satu daripadanya. Kalau tinggal salah satu daripadanya, bahkan batal ataupun tidak sempurna. Tinggal rukun batal, tinggal syarat batal, tinggal sunat tak sempurna. Tu je. Bawalah 3-3 je, barulah katakan sembahyang yang sempurna. Syarat ada 4, syarat wajib, syarat sah, syarat tiap rukun, syarat qabul. Syarat qabul 2, orang yang nak ibadat mesti ada ilmu, orang ibadat mesti ikhlas, dia berlazim-laziman. Rukun 13. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada 3. Pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang ada 2, azan dan qamat. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang ada 2. Apa dia? Abad dan khai'ah. Yang ketiga, sunat-sunat selepas sembahyang ada 2. Apa? Zikir, doa. Ini dah lepas salam mincit. Tak minta ke? Nggak ada handphone macam kejam tahan, nggak ada TV jangan tahan, minta lah sikit. Minta lah sikit. Sembahyang 5 minit contohnya, 2 minit minta. Kerana ada doa yang dalam sembahyang, tak ada luar sembahyang. Ada doa yang luar sembahyang, ada dalam sembahyang. Kita combine ke lah?
Betul saya ada pondok tak pernah saya tengok ulama-ulama besar lepas sembahyang ba'diyah zikir sikit dulu, doa sikit, tanda tawaduk kita, masih berhajat, walau kaya, walau berilmu, minta juga. Pasal kita ni lemah. Bila kita lemah, kena pegang kepada yang kuat. Ini dah lemah, pegang pada lemah. Bukan lambat sangat, bukan lambat benda pun. Zikir sikit, doa sikit dah, tak salah panjang berjaya-jaya kan. Kita taklah bila kita mengetahui satu kaum itu, kita lihat di belakang kita tu 3 golongan, jangan jeli sangat. Baca pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebab kerja tu pertengahan. Kalau awak seorang, baca doa sampai sejam. Kalau kita ramai, baca yang kata orang yang padu-padu je. Pasal 4-5 kali tangan makmum tak lepas-lepas lagi. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. Tak lepas-lepas lagi. Besok tiba Rabbana, abang lagi sikit. Pilih doa-doa yang tepat-tepat, padat-padat saja. Kerana Rasulullah kata, iza ahdukum bin nas fal yukhaffif. Jika kamu mengimam bagi manusia itu, fal yukhaffif, maka kamu ringan. Pasal apa? Fa innahumul marid, bahawasanya belakang kamu tu ada orang yang sakit. Wa dhaif, ada yang lemah, tak lalu angkat tangan lama sangat. 5-6 kali jatuh, tak habis lagi doa. Wazal hajat, dan belakang kamu ada berhajat, orang tak kencing sangat, nak terbiarak sangat. Tu dia. Jadi maknanya kita kenalah mengambil perhatian bila kita mengutus sesuatu ketua. Betullah sebab imam tu tidak menyusahkan makmum. Walaupun dia sederhana saja, tapi tidak menyusah. Tapi kalau dah menyusah makmum, jadi masalah. Kerana di belakang itu ramai 3 kategori. Ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang berhajat. Jadi dia kata dengan bukan saja menyempurnakan mendirikan semua, tapi menyempurnakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Kalau catat apa makna rukun, apa makna syarat. Kalau kita tahu makna rukun syarat, kita ketinggalan. Apa makna syarat, apa makna rukun? Kami ngaji apa itu? Dulu sebiji, tak ada main gontung, main masuk bakar je. Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada, tetapi ia bukan sebagai ibadat. Itu mana syarat. Itu dia. Rukun, sesuatu yang mesti ada dan ia sebagai ibadat. Itu dia. Contohnya, wuduk itu dia bukan ibadat solat, tetapi syarat nak solat. Tetapi Fatihah itu dia sebahagian daripada solat. Sesuatu yang mesti ada, Fatihah mesti ada dan ia sebahagian daripada solat. Itu makna rukun. Kata tadi, bukan saja mendiri sembahyang, tapi nak menyempurnakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Itu dia. Betul, kita dah kabur pada permulaan tadi, sekadar putus fiqh, sehingga seorang itu dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang batal. Apa mana batal? Batal rasanya. Apa mana batal? Sah rasanya. Apa mana sah? Batal maknanya tidak sempurna syarat dan rukun dan tidak lulus pada syarat. Itu batal namanya. Rukun tak sempurna, syarat tak sempurna, kemudian tak dilulus oleh syarat, itu maknanya batal. Itu dia. Contohnya, dia ambil uduk. Tetapi anggota uduk, ada satu anggota uduk yang tertegak air itu sampai kepadanya. Ada cat, ada getah, ada lilin, kan? Contoh kan? Maka menyebabkan batal ibadat itu kerana apa? Kerana syarat tak lepas tadi. Pasal syarat tak sempurna, rukun tak sempurna, dah jadi batal. Itu dia. Itu yang kedua ya, rukun Islam. Mendirikan sembahyang 5 waktu, artinya mengerjakan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukun tadi dah kita bagi tahu, dan syarat-syaratnya kita dah bagi tahu. Pada waktu-waktu telah ditetapkan. Telah ditetapkan waktu-waktunya. Waktu solat ada waktu penutup sebelum kita berhenti. Jam berapa dah? Berapa minit Syah? 1 minit lagi. Okey. Lagi 1 minit. Ada dia. Waktu sembahyang ada berapa? 4 tulis. Kadang lebih daripada 4. Ada waktu afdal,
ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu tahrim. Betul dia. Itu kita sambung di sini akan datang dalam pelajaran fiqh lah. Sini ada guru fiqh kan, dia akan cerita esok saya bab akidah ni. Jadi yang di waktu afdal paling elok, ataupun waktu jawaz tingkat kedua, atau tingkat ketiga waktu jawaz. Jangan waktu tahrim. Waktu tahrim waktu yang haram. Mana yang dikatakan waktu haram? 1 rakaat dalam maghrib, 2 rakaat dalam masuk isya. Sembahyang tersah tapi perbuatan itu haram. Itu nama waktu tahrim namanya. 1 rakaat dalam waktu baki sudah habis waktu, maka itu nama waktu tahrim. Jangan diamalkan sebenar waktu tahrim saja, walaupun sembahyang sah. Jadi insyaAllah kita sambung di sini akan datang rukun Islam yang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan. Kalau nak baca kita boleh habis ni. Tapi saya nak bagi faham, walau sebiji-sebiji. Jamu pun jemu lah, saya nak bagi tuan-tuan faham. Tak kita boleh baca habis ni, satu muka surat ni cepat habisnya. Tapi kalau cepat habis pun tak faham apa. Ya cukup sekadar itu, insyaAllah kita sambung di sini akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin hafizal mursalin wal malaikatil muqarrab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.